محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 29 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 29 Jun 2022, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini terkenal juga dengan nama surah Al-Qital, surah peperangan, surah yang menyatakan peperangan. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 7 sehingga ayat 11. Ayat 7 sehingga ayat 11, Allah SWT memberi jaminan bahawa sekiranya kamu berjuang, berjihad untuk menegakkan agama Allah, Allah akan tolong kamu. Nah, ini dipanggil pertolongan bersyarat. Mu tolong, yang ini berjihad. Berjuang, aku beri kemenangan. Orang kafir akan digugurkan segala amalannya, sesak perjalanan hidup dia. Kemudian Allah minta supaya kita berjalan di muka bumi untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripada umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan kerana keangkuhan, kekufuran mereka. Mereka telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu di antara perkara yang kita kena ambil perhatian dalam ayat yang kita akan bincangkan ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat 7 surah Muhammad, surah yang ke-47, juzuk yang ke-26 bagi pemegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 1115. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Balik kita kepada tafsir ayat ataupun terjemahan dan huraiannya dulu. Ya ayyuhallazina amanu,
Ayat ini Allah Ta'ala tujukan kepada orang yang dengar kata. Orang yang taat siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia panggil orang yang dengar kata, orang yang taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Wahai orang yang beriman, insya-Allah kita termasuk di kalangan orang ini. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan. Ini dia panggil pertolongan bersyarat. Mau berjuang, Allah beri kemenangan. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkan tapak pendirian kamu. Tengok nota di bawah, yakni sehingga kamu dapat berjuang dengan gagahnya di medan pertempuran, serta menjadikan kamu berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ingat munasabatul ayat, susunan ayat dulu. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang peperangan. Bila jumpa puak kafir yang lawat Islam, fadar barriqab, pancung kepala. Geng-gengnya pening kepala, puak-puak orientalis ambil ayat ni lah. Kemudian dia kata Islam mengajar teroris ganas. Kita kata la, no. Ayat ini bukan sembrono, kata orang sekarang. Bukan sewenang-wenang jumpa orang pancung, tidak. Orang yang menentang, orang lawan. Kita duduk diam, tak cerdik itu. Maka Allah juga telah sebut kepada kita tentang orang yang mati syahid, besar pahalanya. Maka bila diberi penjelasan sedemikian, tasyawwafas sami', orang mendengar pun celek mata, buka telinga, nak tengok bagaimana kita pejuang-pejuang, adakah dapat kemenangan atau tidak. Maka Allah nyatakan ayat 7 ini, syarat nak dapat kemenangan, in tansurullah yansurkum. Mu tolong agama Allah, mana mu berjuang untuk menegakkan agama Allah, Allah akan bantu kamu. Jadi bantuan tak akan, kata orang, rezeki tak datang bergolek. Maknanya pertolongan Allah dia tak mari gitu saja. Kita kena buka lorong untuk mendapat pertolongan Allah dengan kita berjuang. Allahu Akbar. Jadi kalau kamu nak menang, kalau kamu nak dapat kemenangan, kamu kena berjuang. Ini dia panggil dalam istilah pertolongan bersyarat. Pertolongan bersyarat. Allah, kita nak dapat pertolongan, kita kena tolong agama. Maknanya kita kena berjuang. Agama Allah Ta'ala ni, kalau kita tak berjuang, tak ada masalah. Tapi Tuhan nak bagi pahala kepada kita. Kita dah bincang dalam ayat lepas, dia panggil sebab objektif. Sebab objektif diberinya jihad kerana apa? Tengok ayat 4, liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Allah nak uji kamu dengan sebahagian yang lain. InsyaAllah kita dapat kemenangan, kita dapat kebertuhan, insyaAllah. Maknanya ayat ini makna dia, ya ayyuhalladzina amanu in tansuru dinallah. Kalau kamu bantu agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yansurkumullah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Nak tolong Allah macam mana? Allah Ta'ala tak perlu pertolongan, tapi kita tolong, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Agama ini dia perlu pada rijal, perlu pada pejuang yang bergerak. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perlu pada pejuang-pejuang yang menegakkan sunnah ini. Kalau tidak, orang akan keliru mari. Sekarang ni kekeliruan yang agak pelik dalam masyarakat. Dulu kita takut bila masuk dalam kubur kita akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka. Sekarang ni keluar pula statement daripada orang yang banyak menimbulkan kekeliruan. Dia kata, jangan takut tuan-tuan, kita punya bos tarah wali, malaikat takut dengan dia. Dia tanya malaikat pula. Kita kata Masya Allah. Inilah dia panggil contoh kekeliruan yang tidak diambil tindakan. Baik para jemaah sekalian, siapa dia nak dapat pertolongan, maka dia kena mula dulu langkah, iaitulah
berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla ini. Apa kita dapat? Wa yusabbitu aqdamakum. Mau berjuang, Allah kata aku tetapkan pendirian kamu, ay wa yusabbit aqdamakum inda qitalil kufar. Allah kata aku tegakkan pendirian kamu ketika berperang. Tak lari. Orang Islam tak akan lari. Ya lari itu sama ada dia terkejut, panik, ataupun munafik yang takut mati. Itu orang lari. Fala takhafuna minhum, jangan takut pada puak kafir. Wala tafiruna mahma kasura adaduhum wa qawiyat uddatuhum. Jangan lari. Banyak mana bilangan mereka, kuat mana dia punya pertahanan, jangan. Jadi Allah Ta'ala bagilah angkanya kan, 2 lawan 1. Pada peringkat awal Islam tu 10 lawan 1, tapi nampak berat. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Jadi 2 lawan 1. Jangan lari. Allahu Akbar. Kita hari ini pun jangan lari. Bila kita sebarkan berjuang di atas nama mempertahankan sunnah Nabi SAW, maka kita juga jangan lari, jangan goyah dengan apa harangan, apa tuduhan yang orang buat. Yang penting apa yang kita sampaikan itu kita yakin, iaitulah untuk menyebarkan sunnah daripada dalam masyarakat. Tamaklah kita janji kepada para pejuang. Sekarang ni kita pergi pula kepada para penentang. Apa jadi? Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka. Puak kafir celaka bagi mereka, dan Allah mensia-siakan amal mereka. Kita ingatlah munasabatul ayat ini pula, setelah Allah Ta'ala sebut tentang dia akan tetapkan pendirian kita, tidak lari daripada medan perjuangan. Jaza an yutawaham annal kafir, adalah tanggapan ataupun khayalan mengatakan bahawa puak kafir yang sabar juga, mereka juga tetap pendirian untuk berperang. Ia menyebabkan peperangan itu berterusan lama, menimbulkan masyaqqah. Maka di sini ayat ini Allah kata lakumus sabat yusabbit aqdamakum. Allah tetapkan pendirian kamu, tetapi puak kafir walahumuz zawal wat taghayyur wal halak. Bagi mereka akan hilang, mereka akan berubah, mereka akan binasa. Fala yakunus sabat. Ada. Yang sabatnya Allah Ta'ala beri pada kekuatan iman orang mukmin. Adapun kafir mudah goyah dan mudah koyak dia punya kedudukan. Walladzina kafaru fata'sal lahum. Ta'sal lahum ay walladzina kafaru bil haqqi, puak-puak yang kafir dengan kebenaran, fa khizyal lahum wa syaqa'an wa halakan, celaka, binasalah mereka, wa isaran wa suqutan la qiyam ba'dahu, mereka akan tumbang, mereka akan tewas. Abi timbul soalan, macam mana mereka tewas? Sekarang ni kita tewas. Kita tewas sebab kita tak tansurullah, sebab kita tidak betul-betul berjuang kerana agama Allah. Kita berjuang, mungkin kata orang ada udang di sebalik mi, ada apa di sebalik batu, sebab nak projek, berjuang nak jawatan, nak kedudukan. Kalau betul-betul kita kerana Allah, lain punya dia punya cara. Maka kata ulama, fata'san ay qad atharu, rebah, tersungkur, macam-macam dia punya terjemahan. Puak-puak kafir itu makna ta'san, fata'san, makna jatuh puak kafir ni, kecelakaan bagi mereka. Senanglah terjemahan dia tu. Wa adalla a'malahum, dan Allah mensia-siakan amal mereka. Jadi amalan mereka jadi debu yang berterbangan, tidak ada manfaat langsung bagi mereka di akhirat esok, kecuali Allah Ta'ala beri sedikit kesenangan di dunia, hasil daripada kebaikan yang mereka buat di atas dunia. Mana orang kafir kalau dia buat baik atas dunia, dia juruh atas dunia, maka Allah Ta'ala beri kesenangan, balasan itu dibalas terus sekarang. Contoh ada orang kafir
hak charity kuat ni, dia punya NGO, dia punya yayasan, bantu sana bantu sini, itu Allah beri kepada dia balasan atas dunia. Perniagaan dia besar, empire dia punya, rangkaian dia punya niaga jadi, orang kena kawit dia hidup contohnya, itu dia panggil balasan untuk mereka di atas dunia. Tapi di akhirat ahbata amalahum, amalan dia gugur, tidak ada nilai di sisi Allah, semuanya menjadi debu yang berterbangan, yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Jawab ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran. Oleh kerana kamu tak suka dengan Al-Quran, tak suka dengan undang Islam, kamu tak suka, apa jadi? Maka ketika itu kamu gugurlah amalan kamu. Fa ahbata a'malahum, lalu Allah Ta'ala menggugurkan amal mereka. Tengok dua kali. Ayat yang pertama, wa adalla a'malahum, sia-sia amalan. Mana dia buat juga apa pun tak ada pahala. Ayat yang kedua ni, fa ahbata. Ahbata mana menggugurkan. Oleh kerana puak kafir itu sesat, dia tak beriman dengan Quran, dia mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla, maka Tuhan tak terima amalan dia. Fa abtalallahu amalahum, Allah Ta'ala batalkan amalan mereka, tidak mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat, kecuali pulangan sedikit di dunia, iaitulah mereka mendapat kesenangan dan kemewahan buat seketika. Kadang-kadang kita rasa sedih juga tengok member kita, kawan-kawan kita, dia orang juru, orang baik kan, atas dunia ni member kita, tapi tak mahu juga beriman. Tuan-tuan puan-puan yang duduk berpartner dengan orang kafir non-Muslim, kita sayang dengan kawan kita, kita nak dia juga bahagia macam kita di akhirat nanti, insya-Allah. Tapi adakah kita pernah menyampaikan dakwah ini kepada mereka? Pernahkah kita ajak mereka masuk Islam? Pernahkah kita tunjukkan kepada mereka Islam itu baik? Tak pernah, Ustaz. Yang pernahnya ajak makan, bagi hadiah, happy to happy ni, tapi kita tak pernah beri kepada mereka satu hadiah yang terbaik, iaitulah mengajak mereka kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi saudara. Kita tak ada member rapat dengan kafir, dengan orang bukan Islam. Kalau ada, sampaikanlah agama ini. Sebagaimana kita sayang kepada kita, kita kena sayang juga kepada orang yang kita sayangi, supaya mereka selamat di akhirat esok, mereka selamat daripada api neraka, boleh ke syurga. Kalau tidak, mana kesayangan kita hanya, perhubungan kita hanya semata-mata duniawi, semata-mata tidak kerana Allah. Oh, saya dah sampaikan Ustaz, tapi mereka tak hirau juga. Tak apa boleh buat. Al-hidayatu bi apa ni? Tahta yadillah. Hidayah itu di bawah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Yang kita persoalkan sekarang, pernahkah kita ajak mereka, dakwah mereka? Orang Kelantan kata, kecek mereka, ajak masuk Islam. Itu soalan saya. Pernah kecek ke tak? Pernah dakwah ke tidak? Pernah royak ke tak? Kalau tak lagi, cuba-cubalah. Ambil risalah-risalah Islam ni kita beri. Ajak dia, you kawan dengan air lama dah. You baca ke tidak tentang Islam ni? Kaji ke tidak? Kalau dia belum lagi, kita cari buku-buku. InsyaAllah ada buku-buku yang, buku ringkas, pengenalan ringkas tentang Islam ada. Mudah-mudahan kita boleh pahala besar, kita boleh menyelamatkan manusia daripada azab Allah, sebagaimana Nabi bersabda kepada sahabat, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am.
kalau Allah Ta'ala beri dengan sebab mu seorang yang masuk Islam, lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Unta merah sama kita ni Ferrari ke apa? Kereta mahal atas dunia ni. Ferrari boleh sebutir. Hak baru, bukan hak recon. Besar dia punya bandingan pahala. Baiklah. Sekarang ni Allah Ta'ala arahkan supaya kita mengembara untuk mencari pengalaman dan ibrah. Ayat 10. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Maka tidakkah mereka mengembara di muka bumi? Puak kafir ni tak berjalan ke? Berjalan. Serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka, yang ni tak berlaku. Dia berjalan sana sini tapi mereka tidak berfikir, tidak memerhatikan, menyebabkan mereka selesa dengan kekufuran. Allah telah menghancurkan mereka, dan orang-orang kafir yang menurut jejak mereka akan beroleh akibat buruk seperti itu. Jadi mu ni Allah munasabatul ayah. Lamma kana la yastahinu bihadhihi alqadaya. Allah Taala ajar pada kita jangan ambil remeh, ambil mudah dengan isu ni. Isu iman tak iman ni. Wa yajtar min hadzal balaya, dan bala ini akan menimpa ke atas kamu kecuali orang-orang yang mendapat keamanan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak akan dapat keamanan daripada siksaan Allah mereka yang berpaling daripada ajaran Allah. Maka ayat ini Allah nak ajar kepada manusia supaya berfikir. Ayat tentang fikir. Ai afalam yusafirul musyrikun, adakah puak kafir tidak bermusafir, tidak mengembara di atas muka bumi? Mereka akan tengok bagaimana pengakhiran puak kafir, orang-orang yang dulu pada mereka yang kuat-kuat, yang gagah perkasa, yang telah buat binaan yang besar, yang tinggi, yang gagah, tapi mereka juga telah binasa. Nak kata apa? Dammarallahu alaihim ay ahlakallahu manazilahum wa amwalahum. Allah telah binasakan tempat rumah-rumah mereka dan harta benda mereka. Wa abadahum. Para pelajar tulis makna al-ibadah dengan makna penghapusan etnik. Pupuh terus puak tu. Istisal maknanya potong dari umbi, dari akar. Manakala kita kata istisal, mana kita potong benda ni daripada akar, mana tak hidup lagi. Itu mana istisal. Ataupun ibadah ni makna pembunuhan, penghapusan etnik kata bahasa sekarang ni. Jadi puak kafir ni sekaligus Allah Taala hapuskan mereka semua, macam kaum Lut. Mati semua sekali. Tapi dia hidup pula lepas tu. Sebab itulah kata orang, maksiat akan melahirkan maksiat. Walaupun watak berbeza, dulu kaum Lut, sekarang ni LGBT, tapi perangai sama. Perangai duk main jantan sama jantan juga. Tina sama tina, apa boleh buat? Dammarallahu, Allah Ta'ala dah binasakan mereka semua. Walil kafirina amsaluha, ay wali ghairihim minal kufar. Puak-puak kafir hak lain pun samalah, kebinasaan, damar, kehancuran akan berlaku bila kalau mereka tidak beriman. Jadi ada dua pandangan sini. Ada kata Allah ayat ni ditujukan kepada kafir Mekah. Kita kata betul lah pada masa tu. Kemudian semua kafir-kafir atas dunia ni lah akan dibinasakan, sama ada di dunia dan juga dibinasakan sekali lagi di akhirat. Na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tengok ayat 11. Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu
wa annal kafirina la maula lahum. Balasan yang demikian kerana sesungguhnya Allah menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, wali dia, pelindung dia, penjaga dia Allah. Dan bahawa sesungguhnya orang-orang yang kafir tiadalah sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Puak kafir tak ada siapa boleh pelindung. Berhala dia, alah berhala, berkelip mata pun tidak nak lindung orang lain pula dah. Sebab itulah kita ni para jemaah sekalian, Allah adalah ayat ini Allah Taala kata yu'li auliyahu, memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah, dia panggil wali. Wa yuzillu a'da'ahu, Allah Taala akan hinakan musuh-musuh yang menentang Allah, menentang agama Allah, Tuhan akan hinakan mereka. Maka Allah Ta'ala siapa dia nak kemenangan, mungkin kita tak menang di dunia. Dunia kita tewas sebab orang kafir bijak, teknologi dia kuat, tapi kita akan menang di akhirat sudah pastinya. Itu janji Allah kepada kita. Wa annal kafirina la maula lahum, puak-puak kafir tidak ada penolong, tidak ada penolong. Satu peristiwa dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Ingatkah tidak para pelajar, peperangan Uhud ini berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Selepas Badar, di Badar mereka kalah, tewas. Dia pun mari nak balik macam bagi balas dendam dalam peperangan Uhud di Madinah. Bila tentera Islam ni pecah, Nabi pun berdarah, sallallahu alaihi wasallam berdarah muka dia. Terbunuhnya, syahidnya Mus'ab bin Umair. Oleh kerana Mus'ab ni comel, orang ingatkan Nabi yang wafat. Oh, dia kata Muhammad qad qutil, Muhammad telah dibunuh. Abu Sufyan naik atas bukit, bukit Uhud tu naik atas, dia panggil, afikum Muhammad, Muhammad ada? Nabi kata diam, jangan jawab, la tujib, diam. Dia pun sengih suka, Muhammad dah mati. Afikum Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ada? Nabi kata jangan jawab. Dia kata Abu Bakar mati juga, tak jawab. Afikum Umar, tak jawab. Dia pun mula bangga, semua tak jawab. Dia kata lanal uzza wala uzza lakum. Dia kata kami ada berhala Uzza, kamu tak ada berhala, sebab tu kamu tewas. Bila sebut tentang akidah, sebut tentang tauhid, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ajibu, jawab. Masa dia attack Nabi, Abu Bakar, Nabi kata diam. Tapi bila dia mula nak mengangkat Tuhan dia, jawab. Maknanya dalam isu akidah tak boleh kita diam. Orang hina Allah, hina Rasul, wajib kita bangkit. Orang hina kita, tak apa, kita sabar. Orang kata kita macam-macam, ambil gambar kita, dia pangkah, dia tulis, kita biar. Tapi kalau orang hina sunnah Nabi, mempermain-mainkan ilmu tentang Nabi SAW, tak ada masalah. Guru-guru kita yang mulia ni, kalau kita tak faham hadis, buka tirai Nabi datang, itu dia panggil mempermain-mainkan Rasulullah. Wajib kita kena lawan. Tak boleh kita diam. Keluar daripada gua, kata orang, jangan duduk tidur seorang, bangkit. Maka Nabi kata, ajibu, jawab. Qalu ma naqul. Sahabat tanya, kita nak kata apa Rasulullah? Qal, Nabi ajar, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah penjaga kami, mu tak ada penjaga. Oh, dia apa kata? A'li Hubal, nama berhala dia. Hubal paling tinggi. Nabi kata jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah Ta'ala yang maha tinggi, bukan berhala. Kemudian dia kata al-harbu sijal, peperangan ini silih berganti. Di Badar kamu menang, di sini kamu menang. Nabi kata la, tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Orang yang terbunuh di kalangan kami dalam syurga, orang yang terbunuh di kalangan kamu ke neraka. Jadi duduk pelawai, orang panggil bertikar lidah di antara Abu Sufyan dengan para sahabat di pinggir Uhud. Hadis ini hadis asal dia lah.
diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cerita-cerita yang lebih tu saya ambil dalam pada kitab sirah. Ingat betul lah. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah kita ayat yang kita nak huraikan. Sekarang kita berpindah kepada fawaid al-fawaid yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Al-fawaid yang dapat kita kumpulkan daripada ayat yang kita baca pada pagi ini. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu tolong berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bantu kita. Kata di ulama tadabbur, hadza amrun minhu ta'ala. Ini adalah merupakan arahan daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman supaya mereka bangkit menegakkan agama Allah, berdakwah kepadanya, menegakkan sunnah Nabi, ajak orang kepada sunnah, dan bangkit berjihad melawan musuh-musuh Allah semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, maka kamu akan dapat pertolongan daripada Allah dan Allah Ta'ala teguhkan pendirian kita. Maka jadi ayat ini juga Allah ajar kepada kita supaya semua pergerakan kita dalam kerja buat ni mesti bermatlamatkan untuk Allah. Aku nak menegakkan agama Allah. Jangan duk mikir nak menegakkan kedudukan la, kerana Allah. Tuhan kata tansurullah, mutolong Allah, maknanya tolong agama Allah. Jangan tolong mung. Mata kita bimbang hari ni, kita buat perjuangan kita nak mencari pengikut-pengikut yang taksub pada kita. Galak nak cari pengikut yang taksub pada kita. Fanatik apa yang kita kata, semuanya dia kira sebagai guru mulia, mu katalah apa pun percaya belaka. Tak ada apa. Apa yang keluar daripada mulut guru mulia betul belaka. Nabi mari majlis dia apa boleh. Nabi menyesal sebab tak baca Ihya Ulumuddin pun percaya. Buat menara 4-15 kilo pun boleh jadi. Tak ada benda atas dunia ni. Hari ni timbul pula orang masuk dalam kubur, untuk wali masuk dalam kubur, dia tanya malaikat lari pula dia. Macam-macam kekeliruan yang berlaku ni. Maka ayat ini mengajar kepada kita erti kekuatan. Kuat, nak dapat kekuatan, kita kena menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan Islam ini kepada semua orang. Kalau orang sekak kita lawan. Jangan ada kata tak lawan. Baiklah. Allahu Akbar. Yang kedua, faedah yang kedua tulis. Tengok ayat kita. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Siapa yang benci, tak suka kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa ahbata amal, Allah Ta'ala gugurkan amalan. Ayat ini ada dua. Orang yang tak terima ajaran Islam, tak terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa? Kalau dia tak terima karahatan, benci, tak suka dengan ajaran Nabi, maka orang itu kufur, keluar daripada agama. Kalau dia takasulan, dia malas ya, bapa tak solat, Allah tak ada masa, sibuk, busy, maka orang ni ada khilaf ulama yang mengatakan orang ni fasik, tak keluar daripada agama lagi. Tapi kalau kata kenapa tak solat, buat apa solat? Solat tak wajib, habis masa je, mengganggu orang nak kerja, kufur orang itu. Dia khilaf. Ada juga ulama yang kerah, dia kata asal kata solat aja tak kira lah. Tak, kita ambil pandangan yang sederhana. Maknanya dalam Islam ini, siapa dia menentang hukum Allah, kita tanya khabar dulu. Kenapa? Saya tahu ini sunnah Nabi, tapi ada main tapi-tapi lah. Ni tak kafir, tapi dalam keadaan bahaya. Tapi kalau kata sunnah apa sunnah, Nabi pun orang macam kita juga, maka orang ni memperlekehkan, maka dia jadi
boleh bawa kepada kekufuran. Na'udzubillah. Dan ayat ini kata subutul asbab, menyatakan sebab. Bila kata mu buat macam ni, gugurlah amalan kamu. Bila kamu kerah kepala macam ni, Allah Ta'ala gugurkan amalan. Jangan main-main, jangan duduk gurau-gurau tak terpasal. Mudah ya kita ni, kan? Baik. Yang ketiga, ayat yang ke-10, Allah kata afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Berjalanlah di muka bumi, pergi tengok kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, tengok bagaimana Allah binasakan umat yang terdahulu. Pergi tengok. Kata ulama tadabbur anna sunnatallah fil khalqi wahidah. Cara Allah Ta'ala buat kepada hamba dia atas dunia ni satu je. Semua umat-umat dulu binasa dengan sebab dosa mereka, dengan sebab kerah kepala mereka, dengan sebab mereka tak dengar kata. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau tak dengar kata, kerah kepala, mereka juga akan dibinasakan sama dengan orang-orang yang terdahulu. Dan ayat yang sama lagi, ayat ini juga memberi amaran, inzarul mukazzibin, memberi amaran kepada orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia mendustakan Nabi, mereka akan binasa. Ad-damar, damar itu kehancuran akan menimpa mereka. Jadi ayat ini menggalak kita berjalan di atas muka bumi lil i'tibari wal itti'az, supaya kita mengambil pengajaran dan mengambil nasihat. Kalau setakat berjalan saja, duk selfie sana selfie sini, buat mengambil ke duit ya, baik duk relax kat rumah. Tapi kita berjalan kerana ambil iktibar, ambil pengajaran. Yang ketiga, yang keempat. Empat dah kita. Yang keempat, zalika bi anna Allah maula allazina amanu. Allah kata Allah wali. Wali makna penjaga, pemimpin kepada orang yang beriman. Kita ini kita nak Allah pimpin kita, kita nak Allah jaga kita, berimanlah dengan betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata ulama, inna hadhi arja ayatin fil Quran. Ayat inilah ayat yang sangat memberi harapan yang tinggi kita dalam Quran, sebab Allah kata maulal ladzina amanu. Allah kata aku jaga orang yang beriman. Asalkan kamu beriman, kita duduk di bawah jagaan Allah Ta'ala. Tuhan tak kata maula az-zuhad wal ubad wa ashabil aurat wal ijtihad, ashabit tariqah. Contohnya Tuhan ni penjaga kepada orang zuhud, ahli ibadat, ahli wirid, ahli tariqah, ahli ijtihad. Allah kata maulal ladzina amanu, Allah jaga orang yang beriman. Walaupun kita ni kadang-kadang terjebak dengan maksiat, terjebak juga dengan benda tak baik, terlanggar benda mungkar, tapi kita masih lagi min jumlatil ladzina amanu, masih lagi dalam kelompok orang yang beriman. Maka di situ para ulama katakan ayat ini merupakan ayat yang besar, memberi harapan kepada orang yang beriman bahawa mereka akan mendapat pertolongan, akan mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ketika dia terjebak dengan mungkar, dengan maksiat, lari sekejap channel dia, betul balik, insya-Allah. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala buka pintu taubat pada waktu malam, untuk orang yang berdosa pada waktu siang. Allah buka pintu taubat waktu siang untuk orang berdosa pada malam. Mana pintu taubat tu dibuka 24 jam, tidak akan ditutup sehingga nyawa dihalkum. Bila nyawa di sini taubat, no, tidak diterima lagi. Ataupun matahari naik sebelah barat, itu kiamat besar. Jadi alhamdulillah para salihin, para mukminin, kita bergembira dengan ayat ini. Allah bagi jaminan bahawa siapa yang beriman, Allah Ta'ala akan jaga. Cuma tahap kita tu kena betul balik lah. Tak apa aku orang beriman,
Biarlah buat maksiat. La, bukan itu. Beriman dan beramal soleh. Yang kelima, Allah sebut, wa annal kafirina la maula lahum. Dan orang kafir tiadalah siapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Tak ada siapa boleh perlindungan. Yang adanya insurans atas dunia sekejap adalah, lepas tu tak ada siapa boleh tolong. Jadi kita mengatakan bahawa jangan sekali-kali masuk dalam kumpulan ini, sebab mereka tidak ada penolong. Allah Ta'ala tak akan bantu mereka. Untuk kaji selidik, tadabbur, ada sedikit perbincangan. Para pelajar, celek mata, buka telinga, pegang pen. Dalam ayat ini Tuhan kata, wa annal kafirin la maula lahum. Orang kafir tidak ada penolong. Dalam surah Yunus, tanda pelajar, surah Yunus ayat 30, Allah kata, waruddu ilallahi maulahumul haqq. Ruddu ilallah maulahumul haqq. Kamu kembalilah kepada Allah, maulahumul haqq. Maulahumul haqq, maknanya yang jaga mereka itu al-haq. Apa beza? Tadi kata orang kafir tak ada maula, sekarang ni ada maula. Macam mana kita nak faham ayat ini? Al-jawab, ini kena ambil teliti. Jawabnya al-maula, maula dengan makna as-sayyid, makna ketua, pemimpin. War-rabb, pemilik. Wan-nasir, penolong. Maula tu ada 3 makna. Maula dengan makna ketua, sayyid. Rabb maknanya Tuhan. Nasir makna penolong. Sebab ada setengah orang ni, tok guru dia panggil Maulana. Maulana makna ketua kita lah, tok syekh kita. Setengah mana Maulana, makna tok syekh kita. Jadi Maulana. Maka dalam ayat ini Tuhan kata la maula lahum ay la nasir lahum, tidak ada penolong bagi mereka. Adapun maulahumul haq dengan makna rabbihim al-haq, Tuhan mereka, pemilik mereka yang benar. Siapa? Allah. Allah milik semua. Hak mukmin, hak kafir pun, berhala pemilik dia. Tak ada siapa boleh. Jadi ayat itu tidak kontra. Dalam ayat Al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, surah Muhammad, la maula illa man la nasira lahum. Dalam surah Yunus, maulahumul haq, maknanya Allah yang memiliki dunia ini, termasuklah puak kafir yang benar. Jadi jelas di situ. Baiklah, makna ayat ini annallaha yansurul ladzina yansuru dinahu. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada orang yang menolong agama dia, iaitu orang beriman. Dan Allah Ta'ala tidak beri pertolongan kepada puak kafir dalam ketuhanannya, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan tak turun, maka tidak adalah siapa yang boleh. Bila Tuhan tak tolong, tak ada siapa lagi boleh menolong. Jelaslah kepada kita, tidak bercanggah surah Yunus. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Maula yang kedua itu dengan makna Rabb, makna pemimpin, makna ketua, makna penjaga, pemilik. Ayat kita ni maula di sini yang makna penolong. Alhamdulillah, bagus juga kadang-kadang kita buka minda, buka telinga untuk kita dapatkan maklumat perbezaan di antara maula. Alhamdulillah. Maka dengan ini kita berdoa siang dan malam supaya kita sentiasa mendapat pertolongan, perhatian, an-nusrah, al-inayah, ar-rabbaniyah, mendapat penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita selamat di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang ke-12 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.